KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot sukses SPM 2022. Kita nak belajar mata pelajaran perniagaan. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayo kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini dengan untuk riak ni mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Nur Syahra. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik, hari ini Cikgu kita akan belajar mata pelajaran perniagaan. Mungkin untuk segmen pertama ini, apa yang mungkin Cikgu nak kongsikan bersama murid-murid di rumah? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan. So sekejap lagi saya akan kupas dan kita akan bincangkan bersama-sama topik tersebut. Okey, baiklah, tak lengkaplah Cikgu kalau sesi pembelajaran kita pada hari ini tak ada murid-murid Cikgu. Jadi untuk itu mungkin Cikgu nak memperkenalkan juga murid-murid kita di Google Meet. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, so ini adalah pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam. Okey, untuk gambar yang pertama adalah Ryan Rolf Zakwan daripada SMK Setia Alam. Yang kedua adalah Hamzah daripada SMK Setia Alam. Dan yang ketiga, Mawar Lisa juga merupakan pelajar SMK Setia Alam. Dan Sharifah Alia juga merupakan salah seorang pelajar SMK Setia Alam lah. Okey, baiklah, 4 orang pelajar yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan untuk itu Cikgu, apakah dia subtopik untuk segmen pertama? Okey. Terus. Kejap. Alamak, terlupa pula. Okey. Start. Okey. Start. Suka. Okey, boleh? Cikgu duduk situ dah. Okey. Baik. Sorry sekali. Sorry. Ya? Okey. Baik, kita dah berkenalan dengan murid-murid kita di Google Meet dan untuk itu Cikgu, ayuh kita mulakan subtopik untuk segmen pertama. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, so untuk hari ini saya akan terangkan topik tingkatan 4 bab yang kedua, iaitu faktor-faktor perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan. Okey, so untuk yang pertama saya akan memperkenalkan dulu apakah sebenarnya topik yang kita akan bincangkan. Okey. Alright, untuk yang pertama pengenalan terhadap topik ini adalah tentang faktor-faktor perubahan di mana organisasi perniagaan ini dikelilingi oleh elemen-elemen persekitaran. Okey, di mana kita berinteraksi yang dipengaruhi dari segi perbuatan, keputusan dan juga tingkah laku. Okey, sebelum para peniaga merancang sesuatu strategi perniagaan, mereka perlu menganalisis, mereka perlu mengenali dahulu, memahami persekitaran yang berlaku dan juga mereka perlu tahulah apakah faktor-faktor yang sebenarnya membuatkan perniagaan mereka berjalan dengan lancar. Okey, selain itu persekitaran juga merupakan salah satu tinjauan ataupun kita melihat dari segi dua perspektif, iaitu persekitaran yang berada dalam perniagaan secara dalaman dan juga luaran. Okey. Okey, untuk definisi pada hari ini, cikgu akan terangkan tentang maksud yang lebih jelas apakah faktor-faktor perubahan ni sebenarnya. Okey, faktor-faktor perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan sebenarnya sesuatu perubahan persekitaran. Kalau kita tengok dalam perniagaan ini memberi kesan yang banyak kepada sesebuah perniagaan. Okey, maksudnya untung rugi perniagaan itu bergantung kepada persekitaran. Okey, yang kedua dari topik ini juga cikgu akan terangkan tentang faktor-faktor yang membawa kepada persekitaran perniagaan. So kita ada dua faktor, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, di samping itu kita
sebagai seorang usahawan ataupun kita akan menjadi usahawan, perkara yang pertama yang penting bagi saya iaitu kita perlu menganalisis persekitaran itu dengan menggunakan analisis SWOT. So sekejap lagi saya akan kupaskan dengan lebih lanjut lagi. Okey, Cikgu, Ria ada soalan untuk Cikgu. Baru-baru ni saya ada buka perniagaan menjual sambal ikan bilis, Cikgu. Tapi sejak kebelakangan ni saya tengok perniagaan saya macam kurang mendapat sambutan daripada pelanggan lah. Agaknya kenapa terjadinya perkara sebegitu? Cikgu mungkin boleh terangkan kepada Ria, Cikgu? Okey, untuk pertanyaan Ria tadi kan, dia ada masalah. Contoh dia ada buat perniagaan sambal kan. Lepas tu dia rasa macam merosot. Betul. So dia nak cari apakah sebenarnya masalah yang berlaku dalam perniagaan tersebut. Jadi di sini nanti saya akan kupaskan antara faktor-faktor luaran dalaman yang mempengaruhi perniagaan tersebut, dan last sekali kita akan menganalisis lah kenapa dan bagaimana cara nak mengatasi perniagaan tersebut. Okey, baiklah Cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga dan di Google Meet sudah tidak sabar untuk kita mengetahui apakah dia faktor persekitaran perniagaan. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran perniagaan, faktor persekitaran perniagaan. Dan untuk itu Cikgu Nur Syahra masih lagi bersama-sama dengan Ria. Kita nak teruskan dengan faktor dalaman. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, kita akan sambung topik yang kita bincangkan pada hari ini. So, sebelum saya memulakan topik yang ini, saya mohon untuk pelajar menyediakan pen dan kertas supaya pelajar dapat input apa yang dipelajari pada hari ini. Okey, saya akan teruskan kepada faktor dalaman. Okey, faktor dalaman ni merupakan salah satu faktor yang kita boleh kawal. Okey, maksudnya benda tu kita boleh kontrol, kita boleh urus, kita boleh rancang dan sebagainya. Okey, tujuan dia adalah untuk memberi kekuatan kepada sesebuah perniagaan. Kalau Ria nak tahu macam mana nanti perniagaan Ria nak jadi lebih orang kata lebih mantap, maju, kita perlu kaji dari segi apakah kekuatan ataupun apa faktor dalaman yang kita kena buatlah maksudnya. Okey, sebab tu kejap lagi kita akan ceritalah. Okey, seterusnya dalam faktor dalaman ni, kalau Ria dan para pelajar nak tahu, okey, kita ada beberapa jenis faktor sebenarnya. Okey, antara faktor-faktor yang ada dalam faktor dalaman ni, yang pertama ni lebih kepada sumber manusia. Okey, untuk pengetahuan semua para murid semua, faktor sumber manusia ni lebih kepada guna tenaga, di mana kita menggunakan tenaga manusia untuk bekerja. Okey. Yang kedua adalah pemasaran, di mana pemasaran ni lebih kepada kita nak kita nak memasarkan kita punya produk. Macam contoh yang Ria cakap tadi kan, sambal tu macam mana kita nak promote, kita nak memasarkan produk kita. Itulah antara faktor dalaman lah yang ada dalam perniagaan. Okey. Okey, yang seterusnya adalah pengeluaran. Di mana pengeluaran ini adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Jadi sebagai usahawan kita perlu memikirlah apakah permintaan daripada pengguna. Kita kena tahu tentang cita rasa pengguna. Okey, yang seterusnya adalah keuangan. Okey, bagi saya keuangan ni sangat penting untuk meningkatkan prestasi perniagaan. Maksudnya dari segi modal, dari segi sumber bahan mentah keuangan ni memang sangat pentinglah untuk perniagaan. Okey, di samping itu juga dalam faktor dalaman kita tekankan juga tentang teknologi maklumat. Okey, maksudnya teknologi maklumat ni juga merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi perubahan persekitaran perniagaan. Okey, seperti yang sedia maklumlah, okey para pelajar sekalian, seperti yang kita maklum, teknologi ni mempunyai salah satu kepentingan pada masa sekarang. Kalau kita tengok pun penggunaan dia sangat-sangat bagus dan sangat-sangat orang kata menarik. Okey, dari segi
dari segi produk yang dipasarkan dalam teknologi maklumat ni lah. Sebab melalui teknologi maklumat ni peniaga ataupun pelanggan akan dapat info daripada produk yang kita jual. So yang terakhir untuk faktor dalaman adalah penyelidikan dan pembangunan ataupun kita sebut sebagai research development. Okey, di mana kita nak kaji barang-barang kita ni berkualiti ataupun tidak, sama ada perlu membuat inovasi ataupun penambahbaikan. Okey, cikgu. Itu saja. Teruskan, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ini yang saya terangkan tadi. Okey, untuk contoh, di sini saya ada bawa contoh untuk pelajar nampak apakah yang ada dalam jenis-jenis faktor dalaman. Boleh Ria tolong cikgu tunjukkan yang ada dekat Ria tu merupakan contoh salah satu faktor dalaman dari segi teknologi. Di mana perkembangan teknologi pada masa sekarang ni yang membuatkan barang dan perkhidmatan kita menjadi lebih bagus, lebih berkualiti. Okey. Contohnya penggunaan teknologi ni juga kita dapat info, dapat pelbagai jenis barangan yang kita nak, okey, yang ditawarkan kepada pengguna. Okey. Baik, boleh cikgu teruskan. Okey. Okey, seterusnya seterusnya saya nak tanya. Kita pergi kepada soalan lah. Soalan yang pertama. Okey, kita nak kita minta pelajar-pelajar SMK Setia Alam untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, untuk soalan pertama. Okey, siapa yang nak jawab mungkin boleh angkat mungkin tangan. Hamzah boleh? Hamzah boleh? Tak boleh. Okey, boleh Okey. Okey Hamzah, boleh bacakan soalan yang terdapat di skrin tersebut. Apakah jenis-jenis pengalaman yang mempengaruhi perubahan dalam persekitaran perniagaan? Jawapannya I, gaya pengurusan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Hamzah. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jawapan adalah D, iaitu gaya pengurusan. Okey, di mana untuk teknik menjawab ataupun untuk menjawab soalan ni, cikgu ambil daripada soalan percubaan lah. Okey, so apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu faham apakah isi kandungan soalan. Lepas tu baru jawab soalan tersebut dengan tepat. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, mungkin Mawar. Boleh cikgu. Okey. Kerajaan telah memperkenalkan Cukai Jualan dan Perkhidmatan SST pada 1 September 2018. Apakah faktor luaran yang berkenaan? Jawapan dia A, politik dan perundangan. Okey, terima kasih Mawar. Okey, untuk soalan bentuk macam ni, selalunya pelajar akan jumpalah soalan berbentuk pernyataan macam ni. Jadi benda ni dia sebenarnya membantu pelajar lah. Okey, membantu pelajar untuk menjawab. Jadi pelajar perlu faham apakah fakta yang terdapat dalam faktor luaran. Okey, so kita tengok jawapan. Okey, jawapan yang diberi adalah politik dan juga perundangan. So untuk soalan berbentuk macam ni, pelajar perlu tahu kata kunci. Okey, di sini cikgu bagi sedikit sedikit skill macam mana cara kita nak jawab soalan. Okey, di sini kita dah nampak ada kata keyword je. Okey, kalau ikutkan kita tengok kat sini dia lebih kepada kerajaan telah memperkenalkan cukai jualan. Okey, maksudnya dari segi sini ini bukan kita pergi kepada ekonomi. Okey, sebab ekonomi ni dia lebih kepada kita tengok dari segi dasar ekonomi. Okey, kalau dari segi sosio budaya, kita tengok dari segi cara corak perbelanjaan, contoh perbelanjaan masyarakat macam mana. Dari segi permintaan barang dan perkhidmatan tu macam mana. Kan? Kalau dari segi teknologi adalah penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi dekat sini ini adalah kata kunci dia. Okey. So ini adalah benda yang pelajar perlu faham. Apakah yang
pelajar perlu tahulah tentang fakta pengeluaran tadi. Fakta-fakta pengeluaran tadi. Jadi jawapan yang paling tepat kita ambil adalah politik dan juga perundangan. Sebab kita tahu SST ni memang berada di bawah undang-undang yang kita buat. Dia bukan sesuka hati macam tu. Okey. Itulah dia cara. So inilah jawapan dia. Okey, dan Cikgu, Ria ada satu soalan untuk Cikgu. Mungkin Cikgu boleh terangkanlah kepada Ria dan juga murid-murid, apakah faktor dalaman untuk kita tahu masalah perniagaan yang kita alami, contohnya perniagaan tu merosot. Okey. Salah satu antara masalah yang boleh kita tengoklah dari segi faktor dalaman ni adalah mungkin dari segi sumber manusia lah. Okey, bagi saya mungkin dari segi kekurangan tenaga kerja. Maksudnya kekurangan dari segi pekerja. Mungkin mengalami masalah kekurangan pekerja disebabkan masalah-masalah kewangan. Contoh, tak dapat nak bayar gaji pekerja. Contoh. Okey, selain itu mungkin juga boleh boleh kita tengok dari segi sosio budaya di mana corak permintaan barang dan perkhidmatan daripada pelanggan kurang. Maksudnya sebab kita berniaga, mungkin ada perniagaan yang mengikut kepada trend. Jadi bila trend, kita hanya tertumpu pada satu benda sahaja. Tetapi kalau perniagaan itu berpanjangan, dia mungkin orang kata mungkin dari segi permintaan tu agak berlainan berbanding yang singkat lah, perniagaan secara singkat. So itulah dia antara faktor-faktor luaran yang menyebabkan perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Nur Syahra atas penerangan tadi, dan murid-murid di rumah juga kita dapat mengetahui faktor dalaman untuk mata pelajaran perniagaan pada hari ini. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran perniagaan. Baik Cikgu, kita nak teruskan pula untuk faktor persekitaran perniagaan bagi faktor luaran. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, para pelajar masih bersemangat ke bersama saya? Masih. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, untuk faktor luaran. Okey, seperti yang sedia maklum, kita ada dua jenis faktor yang berlaku dalam perubahan persekitaran perniagaan. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan faktor luaran? Okey, faktor luaran ini adalah penilaian yang tak boleh dikawal. Macam tadi, faktor dalaman dia boleh dikawal, tapi untuk faktor luaran dia tak boleh dikawal. Okey, maksudnya berkaitan dengan peluang dan ancaman yang wujud di persekitaran kita. Maksudnya dari segi peluang tu, kita nak tengok apakah peluang yang ada di depan kita untuk kita dapatkan peluang tersebut. Okey, untuk perniagaan memang kita perlu ambil peluang. Okey, dari segi ancaman. Ancaman tu maksud dia persaingan. Dari segi perniagaan lain. Okey, kita bersaing dengan orang lain. Okey, untuk faktor luaran ini dia agak lebih sukar berbanding dengan faktor dalaman. Okey, sebabnya dia tidak boleh dikawal. Jadi orang kata dia tidak terbatas. Maksudnya tak boleh dikawal lah kalau nak dibandingkan dengan yang lain. Okey, walau bagaimanapun dalam faktor luaran ni terdapat beberapa jenis yang kita boleh tengoklah dari segi perubahan persekitaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan. Okey, yang pertama sekali dari segi politik. Okey, yang kedua dari segi ekonomi. Okey, di mana dalam perniagaan kita melihat ekonomi ni merupakan salah satu kepada orang kata tunggak ataupun salah satu benda yang kita patut tahu tentang apakah yang berlaku dalam ekonomi negara. Jadi kita sebagai usahawan, kita perlu mengkaji dalam ekonomi apakah yang berlaku. Okey, sebab tu untuk peniaga, untuk menjadi seorang peniaga,
para pelajar perlu tahu dan perlu tengok apakah ekonomi yang berlaku di dalam negara kita. Sama ada ekonomi itu boleh menjana pendapatan ataupun keuntungan kepada perniagaan kita ataupun yang macam mana. Okey. Inilah dia antara kengkangan ataupun ancaman yang para peniaga sedang hadapi sebenarnya. Okey, selain itu juga Ria, kalau Ria nak tahu dari dalam faktor luaran ni juga kan, dari segi sosio budaya ni dia lebih kepada macam perubahan cara kita. Macam contoh mungkin sebelum ni Ria suka pada sambal pedas. Tapi mungkin lepas ni tak suka. Jadi cita rasa tu sentiasa berubah. So inilah dia antara budaya. Sosio budaya pelanggan masyarakat kita. Maksudnya sebagai seorang peniaga, apa yang mereka perlu buat, mereka perlu fikir macam mana cara untuk meningkatkan, menarik perhatian kepada pelanggan untuk membeli produk. Maksudnya dia tak boleh statik satu barang je, dia kena ada pelbagai jenis produk. Sebab kita mempunyai cita rasa yang berbeza. Inilah dia yang disebutkan sebagai sosio budaya, iaitu corak. Kepada budaya orang kita. Contohlah budaya kepada cita rasa masing-masing lah. Okey, dari segi teknologi pula. Okey, kalau kita tengok dari segi teknologi, dia lebih kepada, untuk faktor luaran ni, dia lebih kepada penggunaan teknologi. Di mana penggunaan ini adalah untuk memperkenalkan produk, untuk memasarkan produk. Dia bukan sahaja pelanggan mendapat maklumat, tetapi penggunaan teknologi tersebut dalam membantu meningkatkan prestasi perniagaan. Contohnya, kita ada perniagaan secara online. Macam contoh Ria cakap macam tadi, Ria rasa macam perniagaan tu macam merosot kan. Jadi dia perlulah untuk lihat dari segi sektor teknologi macam mana. Jadi mungkin sambal tu boleh berniaga secara online, kan? Sebab kita mengikut pada peredaran semasa. Sebab tu untuk bab yang kedua ni, tajuk ni adalah trend kepada perniagaan. Jadi inilah di antara trend-trend ataupun faktor-faktor yang menyebabkan persekitaran itu berubah. Okey, dari segi ekologi pula, kita tengok ekologi ni lebih kepada isu persekitaran, di mana kita nak lihat dari segi isu apa yang berlaku di persekitaran kita. Okey. Selain itu, kita juga tengok kepada undang-undang. Undang-undang yang lebih kepada apa? Okey. Alright, seterusnya inilah dia antara jenis-jenis faktor luaran yang saya dah terangkan tadi. Dan saya ada bawa satu contoh yang ada di Ria juga. Okey. Contoh yang itu merupakan salah satu contoh di mana bahagian gaya pengurusan. Okey, kalau kita tengok dalam faktor luaran ni, dia lebih kepada pengurusan yang macam mana. Okey. Jadi inilah yang menyebabkan sesuatu sektor berlaku dalam dalam masyarakat sekarang mengikut pada gaya masing-masing. Okey. So, kita pergi kepada soalan ketiga. Alright. Kita pergi pada sesi soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan yang ketiga. Okey, siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan tersebut? Okey. Boleh angkat tangan? Mungkin okey Ryan. Okey, silakan Ryan. Faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan. Jawapan dia di politik. Okey. Terima kasih Ryan. Okey Ryan, kenapa awak pilih politik merupakan faktor luaran? Sebab politik kita tak boleh kawal politik. Okey. So maksudnya benda tu sukar untuk dikawal. Okey, terima kasih Ryan. Okey, yang ketiga. Okey, ini adalah jawapan yang dijawab oleh Ryan tadi. Okey, yang keempat. Okey, ini merupakan soalan berbentuk esei. Di sini juga saya tunjukkan sedikit soalan berbentuk esei supaya pelajar faham okey, dengan lebih mendalam lagi okey, untuk menjawab soalan berkaitan dengan faktor pengeluaran.
Okey, ini adalah untuk persediaan untuk kertas perniagaan kedua. Okey. So, dekat sini mungkin Sharifah boleh tolong saya tak, Sharifah? Okey, Sharifah. Boleh baca, Sharifah? Boleh, Cikgu. Dua faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan, dia ada dua, ekonomi dan ekologi. Ekonomi dan ekologi. Okey. Kenapa awak pilih ekonomi dan ekologi tu ya? Sebab bila ekonomi ni kita dapat berkembang meningkatkan prestasi perniagaan. Kalau ekologi ni pula, dia melibatkan isu persekitaran seperti kekurangan sumber bahan mentah. Oh, okey. So, ada apa-apa lagi tak nak bagi contoh tentang faktor luaran ni? Mungkin tadi antara yang ada dalam jenis faktor pengeluaran kan? Mungkin ada tak nak bagi penambahan jawapan selain daripada yang awak cakap tu? Ada tak? Politik. Okey, politik. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. So, kita akan tengoklah jawapan yang sebenar. Okey. Untuk jawapan yang Sharifah tanya tadi, yang Sharifah jawab tadi, inilah dia antara jawapan yang dicadangkan. Okey, tetapi jawapan yang lain pun boleh diterima. Contoh kalau pelajar buat politik boleh, sosial budaya pun boleh, teknologi dan undang-undang. Okey, so itu antara jenis-jenis yang kita terima untuk untuk pelajar jawab. Okey. Jadi ini merupakan cara untuk menulis soalan berbentuk esei macam ni. Okey, jadi saya terangkan sikit, iaitu dua faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan ialah ekonomi dan ekologi. Di mana ini merupakan fakta. Ini adalah fakta. Okey, kalau kita tengok sini adalah fakta. Okey. Okey, ini adalah fakta. Keadaan ekonomi yang berkembang dapat meningkatkan prestasi perniagaan. So, ini adalah huraian. Okey, huraian. So, dekat sini pelajar akan dapat 2 markah. Sebab kalau kita tengok tadi, dia lebih kepada 4 markah kan? Okey, ini 4 markah. Jadi, ini adalah pecahan markah lah. Jadi, fakta 1, huraian 1, dia akan jadi 2. Okey. So, yang kedua, murid boleh sambung ayat, iaitu manakala ekologi melibatkan isu persekitaran seperti kekurangan sumber bahan mentah dan juga tenaga yang diperlukan dalam proses pengeluaran. So, ini adalah huraian yang kedua. Jadi, di sini apa yang saya tekankan, untuk soalan berbentuk begini, apa yang pelajar perlu buat? Yang pertama, pelajar perlu faham apa yang dimaksudkan dengan kata kunci. Ini merupakan kata kunci. Okey, di mana pelajar perlu tahu fakta tentang apakah faktor luaran. Okey, selepas itu perlu tahu apa yang perlu dijawab. Apa yang nak kena buat. Maksudnya, adakah soalan ini berbentuk fakta, huraian atau macam mana. Jadi, ini adalah kepala ayat. Ini kata tugas. Okey, ini adalah kepala ayat di mana pelajar perlu menyambungkan ayat-ayat tersebut supaya menjadi satu petikan. Contoh dia macam ni tadilah. Okey, so baru pelajar boleh dapat markah yang banyak. Di mana kita mempunyai fakta, kita mempunyai huraian. Okey. So, untuk soalan berbentuk macam ni, pelajar perlu bersedia dari segi fakta. Okey. Baik cikgu, Ria ada soalan untuk cikgu boleh? Kita tahu sejak kebelakangan ni cikgu, kita tengok cara hidup dan juga budaya berbelanja masyarakat kita semakin tinggi. Jadi adakah sosial budaya itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bidang perniagaan cikgu? Okey, terima kasih Ria atas soalan. Okey, memang tidak dapat dinafikan sekarang ni memang masyarakat mempunyai satu permintaan yang tinggilah terhadap sesuatu barang. Okey, contohnya seperti yang kita tengok musim perayaan. Okey, kita nampak antara produk-produk yang disukai yang diminati oleh pelanggan. Jadi dari situ peniaga perlu melihat dari satu sudut faktor luaran, di mana dalam perniagaan ini perlu membuat satu
analisis tentang masalah tersebut. Jadi apa yang kita nak perlu buat pada produk kita. Sebab kalau ikutkan sosial budaya ni dia lebih kepada cita rasa. Macam kalau musim perayaan mungkin cita rasa lebih kepada kuih raya. Jadi peniaga perlu menyediakan kuih raya. Okey. So maksudnya di sini perniagaan ini merupakan perniagaan cara bermusim. Sebab dia ikut musim. Kalau perniagaan seperti biasa dia tak ikut musim sangat. Okey. So itulah di antara sosial budaya ni memang merupakan faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan. Okey, di samping itu juga dari segi dari segi undang-undang, apa yang boleh saya terangkan sikit iaitu di mana setiap peniaga perlu tahu apakah produk, apakah langkah yang perlu diambil supaya tidak melanggar undang-undang perniagaan. Sebab dalam perniagaan kita mempunyai undang-undang, kita mempunyai akta. Okey, di mana peniaga tidak boleh sesuka hati untuk menggunakan cara sendiri. Sebab itu undang-undang ni merupakan faktor luaran yang ada dalam perniagaan. Okey, baiklah cikgu. Mungkin Ria nak imbas sedikitlah cikgu. Antara jenis faktor luaran kita ada 6 cikgu. Yang pertamanya politik, sosio budaya, ekonomi, teknologi, undang-undang dan juga ekologi. Betul ke cikgu? Betul. Okey, baik, itulah dia. Jadi kita nak berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran perniagaan. Dan cikgu, kita nak teruskan untuk analisis SWOT. Silakan. Okey, terima kasih Ria. Okey, para murid-murid sekalian masih bersemangat bersama saya lagi? Alright, okey, bagus. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, di sini cikgu akan terangkan tentang analisis SWOT. Okey, di mana analisis SWOT ini merupakan salah satu kajian yang kita buat. So semua peniaga perlu tahu dan perlu ambil tahu. Okey, jom. Alright. So ini adalah gambar rajah di mana gambar rajah ini merupakan salah satu ikon kepada peniaga-peniaga di luar sana untuk menggunakan sepenuhnya. Okey, di mana mereka perlu ambil tahu dan perlu tahu apa sebenarnya perniagaan yang perlu mereka jalankan. Okey, di sini juga bagi murid di rumah yang kurang jelas, okey, di sini cikgu ada buat stiker macam ni supaya pelajar supaya murid di rumah dapat tonton apa yang sebenarnya yang sedang cikgu bincangkan. Okey, so untuk analisis SWOT ni, kenapa kita panggil analisis SWOT? Okey, sebab dalam analisis ini kita akan membincangkan secara terperinci tentang setiap perkataan-perkataan yang ada di dalam slide tersebut. Okey, contohnya kita ada SWOT S. S ni lebih kepada stranger, iaitu kekuatan. Sebentar lagi saya akan terangkan apa dia yang kita nak tengok dari segi kekuatan. Okey, yang kedua adalah weakness, iaitu kelemahan. Okey, di mana kelemahan ini kita akan tengok dari sudut apakah antara kelemahan-kelemahan yang ada dalam perniagaan. Okey, yang seterusnya adalah opportunity, iaitu peluang. Di mana sebagai seorang peniaga perlu cari peluang, perlu tahu peluang macam mana nak meningkatkan prestasi perniagaan. Okey, contoh macam Ria tadi cakap tentang perniagaan sambal kan. So Ria kena tahu apakah peluang yang perlu Ria ambil nanti. Okey. T lebih kepada threat. Threat iaitu ancaman. So dalam erti kata lain, ancaman ini sebenarnya lebih kepada tindakan. Apakah tindakan yang perlu diambil? So cikgu tak nak terangkan lagi sebab cikgu nak kenalkan dulu apakah sebenarnya SWOT ni. Okey. SWOT itu adalah satu kaedah. Okey, maksudnya di sini adalah kaedah dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman ni merupakan kaedah, di mana kaedah ini kita menganalisis apa yang ada dalam perniagaan. Maksudnya peniaga menggunakan kaedah ini untuk merancang, untuk mengkaji apa masalah yang berlaku di dalam perniagaan.
Okey, selain itu dia merupakan satu perancangan yang teliti dibuat oleh dibuat dalam perniagaan, di mana menjadi satu panduan kepada peniaga untuk melihat apa yang ada di dalam perniagaan tersebut. Okey, yang seterusnya, kenapa wujudnya SWOT ni? Wujud kerana dia merupakan salah satu cara untuk menilai perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan, di mana sama ada perniagaan secara luaran ataupun dalaman. Maksudnya dia mempengaruhi aktiviti perniagaan. Okey, selain itu juga dia membantu membuat perancangan yang aktif secara lebih sistematik. Maksudnya bila kita menggunakan analisis SWOT ni, kita dapat merancang sesuatu benda dengan lebih sistematik. Kita berpandukan kepada analisis SWOT. Okey, saya lebih senang menggunakan perkataan supaya murid boleh ingat. Okey, seterusnya adalah komponen untuk kita menganalisis apakah faktor luaran dan juga faktor dalaman. Okey, kalau kita tengok kat sini ada 4 kotak ni. Okey, setiap kotak yang diberi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Okey, contohnya kekuatan dan kelemahan merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi persekitaran perubahan dalam perniagaan. Okey, untuk peluang dan juga ancaman ni dia merupakan faktor luaran. Okey, sama juga macam kita menganalisis apa sebenarnya masalah yang berlaku dalam perniagaan. Okey, so kekuatan ni maksud dia keupayaan di mana kemampuan sesebuah syarikat contoh yang dimiliki untuk bersaing dengan jenama yang dah terkenal. Contohnya kita dah ada jenama yang orang memang dah kenal. Jadi itulah dia kekuatan di mana mereka mempelbagaikan produk dengan menggunakan jenama diorang. Jadi bila kita sebagai pelanggan, kita membeli pun kita melihat kepada terkenalnya produk tersebut. Betul. Okey, selain daripada itu, mungkin juga dari segi sumber keuangan yang kukuh, hubungan yang baik dengan pelanggan. Okey, seterusnya dari segi kelemahan, iaitu di mana kekurangan ini wujud melalui sumber tenaga, iaitu tenaga kerja lah. Selamping itu juga mungkin dari segi kepakaran. Okey, mungkin peniaga kurang mempunyai skill untuk memasarkan produk, membuat penambahbaikan dan sebagainya. Inilah antara faktor-faktor dalaman yang ada dalam analisis SWOT. Okey, contoh kalau tadi kekuatan jenama terkenal, kalau untuk kelemahan mungkin jenama kurang terkenal. Jadi dia tak ada daya tarikan. So kita pelanggan kita boleh membuat pilihan. Itulah antara kelemahan yang terpaksa dihadapi oleh peniaga. Okey, seterusnya adalah peluang. Okey, peluang ni di mana kelebihan yang diperoleh daripada perubahan yang berlaku dalam persekitaran. Okey, contohnya penggunaan teknologi yang wujud dalam perubahan cita rasa pengguna. Contoh pada zaman sekarang kita membeli barang secara online. Sama ada barang atau perkhidmatan yang kita gunakan. Jadi ini merupakan salah satu platform di mana para peniaga menggunakan teknologi sebagai salah satu kaedah untuk memasarkan produk, untuk membuat pengiklanan dan juga sebagainya. Okey, so inilah dia antaranya. Okey, kita pergi kepada ancaman. Alright, so macam mana para pelajar? Masih bersama dengan saya? Masih. Okey, masih Okey, ancaman merupakan sesuatu perubahan daripada persekitaran luaran. Okey, persaingan yang boleh menjejaskan kepada perkembangan perniagaan. Okey, contoh perubahan pengumbalan undang-undang dan kemelesetan ekonomi yang berlaku. Okey, di mana kita nampak sesuatu ekonomi itu berlaku akan menyebabkan perniagaan itu akan merosot. Okey. So, okey, kita pergi kepada soalan. Okey, untuk soalan yang kelima. Okey, mungkin ada sesiapa yang berminat untuk menjawab. Okey, Mawar. Teruskan, Mawar. Pilih pernyataan yang benar berkaitan analisis SWOT. Okey. Saya jawab C.
peluang dan ancaman ialah komponen untuk analisis luaran. Okey, terima kasih Mawar. Okey, untuk soalan berbentuk macam ni, okey, dia meminta awak memberi fakta. Okey, so dia tanya berkaitan apakah yang benar melalui analisis SWOT. Kadang-kadang jawapan ini dia agak keliru, tetapi jika murid mempunyai fakta, dia akan boleh jawab soalan macam ni. So kita akan tengok jawapannya adalah peluang dan ancaman ialah komponen untuk analisis luaran. So ini merupakan salah satulah pernyataan yang benar, iaitu peluang dan ancaman ni merupakan analisis luaran bagi analisis SWOT. Okey, untuk soalan yang ke-6, okey, di sini saya bawakan contoh soalan kajian kes. Kalau Ria nak tahu, ini merupakan soalan kajian kes yang para pelajar perlu mengkaji apakah sebenarnya yang berlaku dalam situasi tersebut. Okey, mungkin soalan yang ke-6 ni mungkin Ryan boleh? Boleh Ryan? Boleh. Okey, Ryan. So berdasarkan petikan di atas, apakah analisis SWOT yang terlibat? Okey, kalau kita tengok sini kajian kes dia adalah butik tersebut membeli pakaian secara pukal dari negara Vietnam dan kos yang rendah supaya dapat menjual dengan harga yang paling murah antara pesaing di pasaran. Okey, so apa jawapan awak? Awak pilih analisis apa? Analisis SWOT yang terlibat ialah kekuatan dan peluang. Kekuatan dan peluang. Okey, kenapa awak pilih kekuatan dan peluang? Sebab dari aspek kekuatan, kedai butik itu sudah membeli kain. Membeli Sebab kain mempunyai secara pukal. Modal yang banyak. Okey. Saya dapat membeli secara pukal. Okey. Dan dari aspek peluang, dapat membeli barang daripada negara Vietnam dan menjual pada harga murah di pasaran tempatan. Okey, betul. Okey, sebabnya jawapan untuk soalan berbentuk macam ni perlu ada kaitan dengan petikan. Jadi ini memberi ruanglah kepada pelajar. Sebenarnya jawapan dah ada, cuma keluarkan sahaja daripada petikan. Okey, so ini antara jawapan contohlah yang ada dalam soalan tersebut tadi, iaitu di mana analisis SWOT yang terlibat dalam pernyataan tersebut ialah kekuatan dan peluang. So ini adalah fakta. Contohnya, so ini adalah huraian. Jadi pelajar kena huraikan. Okey. Dari aspek kekuatan, butik tersebut mempunyai modal yang banyak kerana membeli kain tersebut secara pukal. So ini adalah huraian dia. Sebab ini adalah kekuatan dia. Maksudnya syarikat tersebut mempunyai banyak modal. Dari segi sumber kewangan dia kukuh. Okey. So dari segi peluang dia bijak sebab dia boleh menjalinkan hubungan dengan negara Vietnam. So ini huraian dia lah. So ini dah menegakkan jawapan dia dan orang kata mengkuatkan lagi dia punya fakta dan huraian. So inilah antara topik ataupun cara nak menjawab untuk mendapat markah yang banyak. Baiklah. Cikgu, Ria ada soalan cikgu. Macam tadi saya membuat perniagaan sambal bilis cikgu dan Ria kena pasti ada perubahan dalam perniagaan Ria. Jadi macam mana Ria nak tahu apakah cara ataupun langkah yang boleh Ria ambil untuk mengatasi masalah perniagaan tersebut? Okey, untuk soalan Ria tadi, okey, kita boleh tengok pada SWOT yang kita buat, iaitu analisis lah. Mungkin dari segi soalan yang Ria tujukan tadi tu mungkin masalah dari segi ancaman. Okey, sebab kita tahu ancaman ni merupakan persaingan. Mungkin di luar sana ada jual sambal juga. Itu adalah persaingan. So ini merupakan ancaman. So apa yang Ria perlu buat? Dia perlu tahulah macam mana cara untuk mempelbagaikan produk. Mungkin produk sambal tu mungkin akan buat orang kata membuat lebih pedas sikit ke, ikut kategori. Pedas banyak, pedas sikit dan macam mana. So mungkin kena ubah sambal tu jadi manis ke apa ke. Itulah antara yang perlu dikaji. Okey, yang perlu dikaji. Okey. So untuk yang kedua, mungkin Ria perlu tengok pada peluang. Mungkin peluang itu boleh dilihat, mungkin boleh memasarkan produk di luar negara dan sebagainya lah. So inilah dia antara analisis SWOT yang kita guna pakai. Okey?
So itu sahajalah daripada saya. Baiklah cikgu, dan mungkin rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, rumusan apa yang dapat saya simpulkan pada hari ini dalam apa jua perniagaan yang kita kaji untuk topik yang dalam tajuk ini, murid-murid perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan faktor luaran dan juga faktor dalaman dalam sesebuah perniagaan. Sebab faktor-faktor inilah yang menyebabkan perubahan-perubahan berlaku dalam persekitaran perniagaan. Baik, itulah dia sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran perniagaan, faktor persekitaran perniagaan. Terima kasih yang nak ucapkan kepada Cikgu Nur Syahra sudi bersama-sama dengan Ria, dan diharapkan murid-murid di rumah juga mendapat, orang kata, manfaatkan sebaik mungkin sesi kita pada hari ini untuk digunakan dalam menjawab soalan di masa akan datang. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.